Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, Dr. Mazhar. Saya ingin bertanya satu soalan. Sebagaimana kita ketahui bahawa negeri Perlis ni menggunakan kelebihan mazhab kan. Jadi bagaimana, saya ingin bertanya bagaimana cara untuk kita memberi kefahaman kepada orang ramai itu ataupun negeri lain untuk mengamalkan kelebihan mazhab ni lah. Okay, wallahu a'lam, insya-Allah. Okey. Saya sebut beberapa benda yang saya sebut benda-benda yang tak tahu ni saya sebut. Siapa pernah tengok ceramah saya sebelum ni? Ha? Pernah tengok ceramah-ceramah pasal? Pernah? Tengok di mana? YouTube, okey. Saya selalu buat contoh lah. Contoh ni tak tahu saya buat. Dalam mazhab Syafi'i, yang wajib bayar zakat bagi tanaman ialah tanaman asasi, makanan asas. Dalam konteks negara kita ni, makanan asas apa dia? Jadi siapa tak ada bendang, siapa ada sawah, kena keluarkan zakat tanah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi di orang buat bendang satu relung kat Perlis ni, lebih kurang keuntungan dia sekali tuai lebih kurang tolak macam-macam, lebih kurang 300-400 ya gitu. 200 setengah 300. Tapi di Perlis ada harum manis. Harum manis dalam mazhab Syafi'i tak kena zakat pasal dia bukan makanan asasi. Tapi harum manis kalau menjadi, staf saya ada yang ada 100 pokok, dia dapat RM90,000. Kalau menjadi betul-betul, jauh lebih banyak duit daripada di bendang orang buat sawah. Di negeri Perlis, fatwa tentang zakat ini mengenai hal itu tidak mengikut mazhab Syafi'i, tapi mengikut mazhab Hanafi. Toki harum manis kena bayar zakat tanaman. Faham tak? Toki kelapa sawit banyak duit tak? Mana banyak dibandingkan dengan toki padi? Pembuat sawah. Pengusaha, getah banyak. Walaupun mereka tak kena bayar zakat dalam mazhab Syafi'i, tapi di Perlis dia kena bayar. Kerana kita apply mazhab Hanafi. Faham tak? So, banyak lagi contoh-contoh yang lain yang kita ambil daripada mazhab-mazhab yang lain. Pertama, kerana kita melihat argument dia. Kita banding. Kita bukan kata argument mazhab Syafi'i itu tak dipakai, tak. Tapi kita kata secara perbandingan kita rasa ini kita lebih condong kepada pendapat ini. Bukan kita buat ijtihad baru. Kita hanya memilih pandangan-pandangan itu. Saya buat contoh yang lain. Di Perlis ni, dalam fatwa kita, untuk zakat kepada non-Muslim, ni dia orang non-Muslim ni, kita kata non-Muslim boleh mendapat zakat di bawah antaranya di bawah mu'allaf, iaitu untuk mengharmonikan hubungan. Mu'allaf di Malaysia ni biasanya yang dah masuk Islam. Kita luaskan mu'allaf tu termasuk kalau kita beri kepada dia, dia akan baik hati dengan Islam, dia akan tak buruk sangka dengan Islam, kita akan dapat bersahabat dengan dia untuk mendekatkan dia dengan orang Islam. Kalau kita pergi ke hospital, kita bagi pada Muslim, sebelah katil ni bukan Muslim, takkan kita bagi kat sini kita tak bagi, betul tak? Dua-dua sakit, betul tak? So zakat Perlis kita ambil kira itu. Walaupun kita tahu lah mazhab Syafi'i tak boleh, tapi kita mengambil kira pandangan mazhab Hanafi dalam hal ni. Ini adalah contoh-contoh, banyak lagi lah. Mungkin satu session saya akan cerita tentang fatwa saja. Ya, mana kita bukan menolak mazhab Syafi'i, banyak juga pendapat mazhab Syafi'i yang dipakai dalam Perlis ni. Cuma apabila masalah muamalat dan seumpamanya, kita ada keluasan sedikit di dalam hal-hal yang seperti ini. Faham tak? Dan sekarang ni pun dunia dah terbuka. Tadi saya ada imam-imam Uzbek, saya bercakap di dalam mazhab Hanafi, dia punya mazhab, dia tak boleh jamak semayang.
kecuali ketika haji. Tapi sekarang bila dunia luas, mereka jadi susah. Orang mazhab Syafi'i, orang mazhab Hanafi, orang mazhab Hambali, orang mazhab Malik, mereka senang, mereka boleh jamak. Mazhab Hanafi mereka susah. Tapi saya pergi ke Turki, mufti Turki kata, kami pun dah mula fatwa luar daripada mazhab Hanafi, bagi membolehkan untuk jamak. Sebab kita kena lihat argumen bagi setiap mazhab-mazhab apabila mereka memberikan pandangan mereka. Macam mana nak bagi orang luar Perlis agree? Ramai juga orang luar Perlis pun agree, tapi dia bukan secara rasmi lah, dia negeri dia. Saya banyak jaga. Nanti tengok datang ke Perlis ni ada perkampungan sunnah, beribu-ribu orang yang datang attend program-program dalam negeri Perlis.